Salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti siaran secara langsung ini melalui laman Facebook Malay Heritage Foundation. Selamat datang ke siri ceramah Cendekiawan Lestari. Saya Khairil Sarum yang akan menjadi pemudah cara atau moderator untuk kali ini. Memandangkan kes penularan pandemik COVID-19 yang agak membimbangkan minggu ini, kami telah mengambil keputusan untuk menjalankan acara ini secara digital di alam maya. Oleh itu, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang sedang mengikuti sesi ini di alam maya di laman Facebook Malay Heritage Foundation kerana terus menyokong usaha kami. Ini adalah sesi yang kelima sejak ia dilancarkan pada Oktober tahun lalu. Para penceramah cendekia sebelumnya terdiri daripada Dr. Yaakob Ibrahim, Profesor Said Farid Alatas, Haji Ma'ruf Saleh dan Profesor Madya Hadijah Rahmat. Kali ini kami telah menjemput seorang cendekia dalam bidang pendidikan pula. Dr. Muhammad Aidil Subhan Muhammad Sulor. Beliau adalah seorang pensyarah kanan di Universiti Teknologi Nanyang NIE. Beliau mula mengajar di Jabatan Akademik Pelbagai Bahasa dan Budaya sejak tahun 2002. Tesis beliau di peringkat PhD meneliti kesan sistem dwibahasa kepada perancangan pembelajaran bahasa Melayu. Beliau banyak membuat kajian dalam bidang pendidikan dalam kedua bahasa Melayu dan Inggeris, dan beberapa penulisan beliau juga pernah diterbitkan di beberapa jurnal di bidang pendidikan. Tanpa berlengah lagi, dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Aidil untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Bahasa Melayu dijunjung, Bahasa Inggeris digendong. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Warisan Melayu kerana telah menjemput saya untuk siri Cendekiawan Lestari. Ya, sempena sambutan Bulan Bahasa kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang kepada pemudah cara, ya, dan juga mereka yang telah mendaftarkan diri untuk hadir, tetapi kerana pandemik yang kita lalui ini, ya, terpaksa kita adakan di alam maya. Gadis di Anjung menghiris kedondong, berlagu merdu sayu mendayu. Bahasa Melayu dijunjung, bahasa Inggeris digendong. Wawasan sepadu bersama dirayu. Menebar candik siku melampung, datang bertamu kuntum melati. Hilir mudik kembali berkampung, menjana ilmu warisan sejati. Tajuk yang saya pilih untuk sesi ini, Bahasa Melayu dijunjung, Bahasa Inggeris digendong, ini akan melihat sejarah perkembangan bahasa Melayu di Singapura. Dan juga saya ingin menyelongkar kemungkinan perancangan bahasa Melayu menjelang 2065 jika diizinkan. Pembentangan saya ini berdasarkan kepada dua buku yang telah saya tulis. Yang buku pertama, Bilingualism and Malay Language Planning in Singapore, ini adalah berdasarkan kepada kajian PhD saya yang melihat kesan dasar dwibahasa terhadap perkembangan bahasa Melayu. Dan juga pendekatan pedagogi yang diperlukan untuk menyokong perkembangan ini dan kerelevanan peranan yang dimainkan bahasa Melayu sebagai pendinding budaya. Ini permulaan perjalanan saya dalam perancangan bahasa. Bila saya mulakan dalam perjalanan ini, ada orang yang menyatakan, adakah kita merancang bahasa Melayu ni?
Ya. Saya rasa bila kajian itu dijalankan dengan lebih mendalam, kita akan lihat bahawa perancangan bahasa kita secara langsung dan secara tak langsung ada dilaksanakan. Kemudian, itu yang buku tadi pada 2018 diterbitkan. Buku ini diterbitkan pada tahun lalu. Isu-isu dalam perancangan bahasa, ya, Hard Truths ini, saya kumpulkan beberapa kajian oleh pengkaji-pengkaji pasca merdeka selepas 1965. Kita ada beberapa pengkaji yang buat PhD dan Masters mereka. Dan saya kumpulkan esei kajian perancangan bahasa Melayu dari segi perancangan status, korpus atau pemerolehan bahasa. Ya. Dan buku ini juga meninjau keinginan dan juga harapan pengkaji-pengkaji ini menjelang 2065. Buku ini bukan untuk dibaca hanya sekarang, tapi dijadikan bahan sumber untuk mereka yang akan membacanya 2065 nanti, untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh kami pada tahun ini, ya, untuk perancangan 2065 itu. Kenapa 2065? Itu 100 tahun Singapura. Sama ada kita ada di sini pada waktu itu atau tidak, kita tak tahu, tetapi perancangannya mesti mula awal. Kenapa kita berada di sini, kita bincang tentang perkara ini? Sebab isu yang baru-baru ini diketengahkan dalam banci penduduk. Ya. Ramai yang menyatakan rasa prihatin mereka. Masyarakat rasa prihatin betul. Kalau kita perhatikan, penggunaan bahasa Melayu 1980, 97.7%. 1990, 93.7% dan tahun 2000, 91.6%. Semasa saya mulakan kajian, bila kita tengok 90% ini, semua pengkaji, baik pengkaji dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris ataupun yang lihat penggunaan Mandarin, mereka menyatakan bahawa tidak ada masalah lah bahasa Melayu. Masih lagi peringkat 90%. Jadi tidak ada orang yang ambil kira. Tapi kita lihat sekarang, 2010, 82 dia jatuh pertama kali bawah 90%, dan 2020 banci penduduk menunjukkan turun kepada 60.7%, yang merunsingkan ramai. Jadi kita nak lihat bagaimana ini berlaku, kenapa ia berlaku, dan bagaimana kita boleh menangani cabaran ini, ya, sebagai satu masyarakat. Saya pecahkan perancangan bahasa Melayu Singapura ikut kepada perancangan dalam konteks fasa pendidikan. Sebab Singapura tidak ada satu entiti yang melihat perancangan bahasa. Perancangan bahasa di Singapura dilakukan melalui Kementerian Pendidikan. Jadi kita lihat fasa-fasa pendidikan. Bila 65 hingga 78 adalah fasa berteraskan penakatan, kita baru keluar daripada Malaysia. Dan sistem pendidikan kita masih lagi pada tahap yang mana awal lagi, dan kita tidak ada saringan yang dilakukan, ya, untuk setiap peringkat. Dan saya ambil ini sebagai zaman kegemilangan bahasa Melayu di Singapura. Zaman ini. Kenapa saya nyatakan 65 hingga 78 ni zaman kegemilangan? Sebab ada sekolah-sekolah Melayu, aliran Melayu, ya. Ini memang zaman kegemilangan. Saya suka gunakan pengalaman anekdotal saya. Saya di sekolah menengah. Di sekolah menengah Mangsil, saya ingat kita ada perjumpaan Hari Raya. Siapa yang ingat pada perjumpaan Hari Raya ni? Itu adalah aktiviti kelanda yang penting dalam kehidupan kita sebagai pelajar pada waktu itu. Dan perjumpaan Hari Raya ni bermula daripada 8 pagi sampai 8 malam. Bayangkan kalau di sekolah sekarang ada aktiviti 8 pagi sampai 8 malam. Dan aktivitinya 8 pagi sampai 8 malam itu semuanya dalam bahasa Melayu. Okay? Ada kugiran, ada lawak jenaka, ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk meraihkan Hari Raya, dan itu dipanggil perjumpaan Hari Raya. Dan kita semua datang percuma kalau pakai baju Melayu. Kalau siapa tak pakai baju Melayu, bayar $1. Itu suasananya. Zaman kegemilangan yang saya nyatakan. Iaitu bahasa Melayu digunakan dengan meluas. Ya. Dan kita ada sekolah-sekolah Melayu.
Ya, Sekolah Melayu Kota Raja ni, kalau siapa yang tinggal di kawasan situ, kalau ulang-alik saya tinggal di dekat kawasan situ, dekat sini saja. Bila kita pergi ke Sekolah Melayu Kota Raja hari Sabtu, mesti ada aktiviti bahasa Melayu. Bahas, pidato, sekolah rendah ya, bukan sekolah menengah. Sebab tu saya kata itu adalah zaman kegemilangan bahasa Melayu. Bila Singapura daripada 65 hingga 78 dalam fasa berteraskan pendekatan. Fasa berteraskan kecakapan 79 hingga 1991. Kenapa ini pendekatan? Sebab ada perubahan kepada sistem pendidikan. Perubahan yang ketara sekali. Dr. Goh Keng Swee sebagai Menteri Pendidikan pada waktu itu mengadakan semak semula ya, sistem pendidikan kita, dan maka mulalah kita punya streaming. Ya, mula dengan darjah 3, kemudian ditukar pada darjah 4. Tapi kita adalah antara negara yang pertama di dunia yang melakukan streaming pada peringkat darjah 3, iaitu umur 9 tahun. Kenapa keperluan itu? Dan laporan Goh ini juga diadakan sebab keperluan dui bahasa. Mereka dapati bahawa sistem dui bahasa kita tidak berjaya. Sumber yang diagihkan untuk sistem ini tidak melahirkan individu dui bahasa yang diinginkan, iaitu fasih dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin. Ya, perlu ingat ya, saya akan balik kepada isu ini. Laporannya mengenai penggunaan dui bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Kenapa saya kata perkara ini? Sebab selepas ini setiap laporan yang dilaksanakan dalam perancangan pendidikan adalah mengenai penggunaan bahasa Mandarin dan bahasa Inggeris sebagai konteks dui bahasa. Kan kita tengok data yang awal tu kan, bahasa Melayu masih lagi digunakan pada peringkat yang tinggi, maka tidak ada keperluan untuk melihat perancangan bahasa Melayu pada ketika itu. Kemudian fasa berteraskan kebolehan 92 hingga 2010. Kalau kita lihat gambar gajah itu, yang merah itu menunjukkan tambahan sebab berdasarkan kepada berteraskan kebolehan. Maka ada sekolah-sekolah khas, ya, program-program khas. Maka mulalah program MLEP, emas, ya, dalam konteks fasa ini. Maka sistem ataupun pengajaran bahasa Melayu juga berkembang. Kita ada program bahasa untuk pelajar-pelajar yang ada minat yang lebih atau keupayaan yang lebih dalam bahasa. Maka ruang diberikan kepada mereka. Ya. Jadi setiap fasa, walaupun tidak dikhususkan untuk perancangan bahasa Melayu, perancangan pendidikan bahasa Melayu juga mendapat manfaat daripada perubahan-perubahan ini. Kemudian kini kita ada fasa berteraskan nilai daripada 2011. Bila Encik Heng Swee Keat menjadi Menteri Pendidikan, beliau menekankan tentang kepentingan nilai dalam pendidikan. Ya. Dan juga konsep mesti joy of learning, konsep yang mana kita mesti suka dengan pembelajaran. Ya. Bukan hanya rote learning ataupun latih to be itu, tapi perlu memikirkan tentang bagaimana pengajaran dan pembelajaran itu boleh menarik minat pelajar yang kita ada. Okay. Maka sekarang saya pergi pada apa itu perancangan bahasa sebenarnya. Dalam konteks yang nak kita lihat tu, yang tadi adalah kalau kita nak lihat perkembangannya ikut pada fasa, itu adalah fasa-fasa pendidikan. Mungkin halayak yang mendengar atau menonton tahu tentang fasa-fasa ini, tapi apakah impaknya terhadap pendidikan bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu di Singapura. So ini kita masuk pada perancangan, iaitu usaha mengubah penggunaan bahasa sesuatu kaum atau masyarakat. So itulah perancangan. Usaha untuk mengubah, kalau tak nak ubah, tak ada buat apa-apa kan, jadi tak adalah perancangannya. Tapi bila ada perancangan, bermakna hendak mengubah. Nak mengubah apa? Penggunaan bahasa dalam bentuk apa? Kita akan lihat. Jadi dalam konteks Singapura, saya nyatakan siapa yang merancang bahasa di Singapura. Ya. Adakah Majlis Bahasa Melayu? Ya, ada orang, mesti Majlis Bahasa Melayu punya kerja lah. Ya. Tapi Majlis Bahasa Melayu adalah pemelihara status
peneraju kegiatan dan pendukung pengembangan. Okay? Tugas Majlis Bahasa bukan khusus merancang bahasa Melayu. Dia menyokong. Jadi berbeza. Tapi dalam Kementerian Pendidikan Singapura, perancangan dalam pendidikan itu yang mereka lakukan. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini adalah sebenarnya kita tidak ada perancangan bahasa Melayu luar daripada sistem pendidikan. Bukan hanya bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil juga begitu. Sebab kita punya perancangan adalah perancangan dalam pendidikan. Dengan harapan bahawa bila perancangan dalam pendidikan, bahasa itu akan berkembang dan kemudian digunakan dalam masyarakat. Sebab itu tadi yang banci penduduk tu, dia lihat penggunaan bahasa di rumah. Jadi kalau kita kaitkan perancangan pendidikan dengan penggunaan bahasa di rumah, tak semestinya sama. Okay? Itu beza di situ. Jadi itu perlu diingat. Jadi ramai orang yang bertanya, apakah harapan bahasa kalau dah begitu kan dia punya peratusannya. Tapi perlu ingat, perancangan yang kita ada adalah perancangan pendidikan. Jadi konsep-konsep perancangan bahasa, saya akan sentuh dalam konteks perancangan bahasa di Singapura, sama ada dalam konteks pendidikan ataupun luar daripada pendidikan. Kita akan lihat dari segi perancangan status bahasa, perancangan korpus bahasa dan perancangan pemerolehan bahasa. So perancangan bahasa ni mudah. Sebab tu saya kata saya nak menyatakan tentang perspektif seorang perancang bahasa. Jadi ramai orang akan cakap kalau orang tu adalah seorang guru sekolah ataupun dia seorang waris pada pelajar atau masyarakat biasa, mungkin dia tak nak fikirkan perancangan bahasa tu dari segi ketiga-tiga ini. Jadi kita lihat pertama, perancangan status bahasa. Status bahasa Melayu Singapura ditentukan dalam perlembagaan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Perlembagaan kita menyatakan status bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ramai orang mempertikaikan bahasa kebangsaan tapi tak digunakan. Tapi tetap statusnya bahasa kebangsaan. Bahasa rasmi ada 4. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Jadi bahasa Melayu memainkan 2 peranan. Fungsinya ada 2, kebangsaan dan rasmi. Tapi bahasa Melayu juga bahasa ibunda kalau di sekolah. Kan? Mother tongue. Jadi dulu tidak ada istilah bahasa ibunda ni. Dulu kita panggil bahasa kedua. Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Sekarang istilah itu berubah. Jadi bahasa ibunda sebab mother tongue language. Beberapa bulan ni saya dengar bahasa Melayu itu bahasa warisan. Ini lain. Istilah ini status sebagai bahasa warisan lain. Sebab dalam konteks perlembagaan, bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bahasa Melayu itu dalam bentuk rumi, bukan dalam bentuk jawi. Jadi kalau kita nak belajar Melayu dalam tulisan jawi, maka mungkin itu masuk dalam bahasa warisan lah. So kita kena ingat dalam konteks Singapura ni berbeza. Dia punya perspektif yang kita perlu fikirkan bila cakap tentang status bahasa, kita perlu kena pasti. Jadi bahasa ibunda itu dalam konteks pendidikan adalah sebagai pendinding budaya. Pengajaran bahasa Melayu sebagai pendinding budaya, cultural ballast. Sebab tu, kalau kita perhatikan aktiviti-aktiviti bulan bahasa, elemen-elemen budaya. Kan? Kalau ada sajaklah tu pun budaya juga. Ada tarian, ada beberapa saya tengok ada bangsawan, semua budaya. Dan itu menepati dasar bahasa ibunda sebagai pendinding budaya. Pendinding kepada apa? Pendinding kepada luasnya penggunaan bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris itu tetap penting. Lepas tu saya kata kita junjung bahasa Melayu, kita gendong bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris itu tidak boleh ditinggalkan dalam konteks Singapura ini. Jadi ini bahasa mana kenyataan yang menyatakan bahasa Melayu itu pendinding budaya. Jadi dalam kenyataan oleh Kementerian Pendidikan, the best of the East and the West must be blended to advantage the Singaporean. So gunakan Barat dan Timur.
Confucian ethics, Malay traditions and the Hindu ethos must be combined with skeptical Western methods of scientific inquiry. Ini dalam sukatan Kementerian Pendidikan. Kemudian, Perdana Menteri kita yang pertama, Cik Lee Kuan Yew menyatakan ini dalam buku beliau pada 2011. The principal value of teaching the second language is the importance of moral values and understanding of cultural traditions. Jadi itu asasnya penggunaan bahasa Melayu dan perancangan bahasa Melayu dalam pendidikan juga terarah kepada itu. Okay. Kesannya, nanti kita lihatlah ya. Mesti ada kesan. Apa saja yang dilaksanakan itu mesti ada kesan, tapi kita terima ni. Sebab itu adalah perancangan bahasa Melayu dalam konteks Singapura. Saya pergi pada perancangan korpus. Yang ini ada teknikal sedikit. Tapi saya rasa menarik. Sebab status kita tentukan, dalam konteks Singapura, status itu kita tentukan. Korpus kita tidak tentukan. Kita ambil daripada luar negara. Itu dipanggil exogenous planning. Kita ambil daripada Malaysia. Yang mana selalu kita rujuk lah. Kalau ada apa-apa kita rujuk, oh Malaysia gunakan atau tidak. Tapi dalam konteks korpus, kita lihat dia ada 4 aspek yang kita perlu lihat bila kita sentuh tentang korpus. Jadi, graphization, pembentukan bentuk penulisan, 56 dalam pertemuan Kongres Bahasa Melayu yang ketiga di Singapura, asas 50. Mereka menyarankan agar penulisan Rumi itu dipopularkan supaya bahasa Melayu akan lebih luas penggunaannya. This is 56. Bagi saya, tahun 56 ni, tahun keramat perancangan bahasa Melayu. Sebab 56, asas 50, Kongres Bahasa Melayu ketiga, menyatakan tentang penggunaan bahasa, penggunaan tulisan Rumi. 56 juga adalah tahun yang mana All Party Report di Singapura, Dewan Perundangan, Singapore Legislative Assembly membuat keputusan untuk mengadakan laporan tentang penggunaan bahasa Cina. Dan dalam laporan itu menyatakan setiap sekolah mesti mengajar bahasa mereka, iaitu sekolah Melayu, bahasa Melayu, sekolah Cina, bahasa Cina, sekolah India, bahasa Tamil, dan bahasa Inggeris. Jadi 56 mula kita punya sistem dua bahasa. Kalau kita kaitkan tu, so, tahun 56 ni adalah tahun keramat. So, bentuk tulisan. Standardization, pembentukan norma penggunaan bahasa, ini selalu dalam bentuk tata bahasa lah. Rumus-rumus tata bahasa. Siapa yang saya zaman tahun 76 tu, saya sekolah rendah, maka ejaan baru. Ejaan baru. Siapa yang lama ke, ejaan yang ada tanda dia, ejaan CH tu, kita generasi, saya rasa ramai daripada halayak kita ni adalah generasi yang baru yang tak tahu tentang ejaan lama tu. Tapi 76 mula ejaan, sistem ejaan Melayu baru. Kita ambil daripada Mabim, daripada Malaysia, kemudian Mabim menerima sistem ejaan itu dan kita guna pakai. Mula sekolah rendah tahun 76. 93 kita mula sebutan. Kita ubah sebutan. Sebab kita nak bakukan kan. So pembakuan bahasa itu masuk penulisan, ejaan dan sekarang masuk kepada sebutan. Sebutan selalu yang terakhir. Saya akan jelaskan kenapa sebutan yang terakhir dan kenapa ia jadi isu hingga ke hari ini. Dalam proses kita nak merancang bahasa dalam konteks pendidikan. Tapi masuk pada masyarakat masih lagi bercelaru. Kenapa mesti gunakan ni? Saya baca dalam post-post FB tentang pelancaran bulan bahasa, ada yang gunakan sebutan baku, ada yang tidak gunakan sebutan baku, bercelaru. Mereka komplain. Saya harap mereka yang komplain tu dengar ucapan ini supaya mereka tahu kenapa ini berlaku. Kemudian ada modernisasi bahasa. Perubahan yang membawa perubahan perluasan penggunaan bahasa. Bermakna
kalau kita melakukan sesuatu, perubahan kepada bahasa itu akan luas digunakan. Okay? Perluasan. So kalau kita, contohlah, kita peruntukkan 500,000 juta untuk aktiviti bahasa, pertukaran, penggunaan, pembelajaran, so dia punya penggunaan akan meluas, sejajar dengan jumlah yang digunakan tu. Dan itu modernisasi bahasa. Renovasi, kita buat yang sama, tapi tidak ada perubahan. So kita renovasi saja bahasa, kita tidak modernisasikan bahasa. Ini saya gunakan kerangka Cooper ya. Cooper 1989 adalah kerangka audit bahasa. Jadi dalam saya punya kajian, saya mengaudit perancangan bahasa di Singapura semenjak 1956 sebenarnya. Okay? Jadi ini secara objektif diaudit. Jadi kita boleh lihat, kita berada di mana ni? Kita modernisasikan tak bahasa kita? Atau kita renovasi sahaja bahasa kita? Dalam konteks kita buat graphization dengan standardization, adakah ia membawa manfaat ataupun mencapai objektif yang kita inginkan? So, penstandaran bahasa itu ataupun standardization of language refers to a language which has a single widely accepted norm. Jadi ada satu norma penggunaan yang diterima umum. Satu saja, sebab tu dipanggil bahasa standard. With only minor modifications or variations. Boleh ada perubahan sedikit-sedikit. Tak boleh ada semua gunakan sama, cetak. Tak boleh. Sebab itu, standard, bahasa standard mesti ada variasi. Itu yang cakap ni. Differences between regional variants, social level, speaking and writing, quite small. Jadi kita tak ada regional. Orang Tampines, orang Choa Chu Kang cakap sama. Kecil aja pulau kita kan. Tapi di negara lain, ya, jadi geographical memainkan peranan yang penting. Jadi, saya nak sentuh sedikit. Bila cakap tentang korpus, kita punya, yang orang selalu ingat, mesti tentang sebutan baku. Jadi saya sentuh sedikitlah. Masalahnya dalam sebutan ini, penstandaran sebutan ini adalah no spoken language can ever be fully standardized. Milroy says that in 1985. Ini adalah cabaran yang berat. Sebab tu kita daripada 93 sampai sekarang, kita lagi ada masalah kan? Ada yang gunakan, ada yang tak gunakan. Jadi kata ini salah, ini yang rasmi, ini yang tidak rasmi. Jadi yang baku tu yang sepatutnya Johor Riau salah. Okay. Tapi Milroy menyatakan bahawa can never be fully standardized. Spoken form. Okay. There needs to be variation in standardization. Cooper nyatakan. Okay. 100% standardization is not possible. Tak boleh dicapai. Itu menjadi bukti lebih 20 tahun. Dan Milroy 2012 menyatakan spoken standardization is an ideology. Satu ideologi, satu pemikiran dalam kita boleh. Ideologi. Bukan reality. Jadi it is an idea, an imagined state. Oh, kita baku lah. Tapi baku tu ada banyak aspek. Kita selalu cakap tentang sebutan baku. Kita terlalu fixated dengan sebutan baku ini. Kenapa penulisan kita boleh buat? Ya? Ejaan, tata bahasa semua kita boleh bakukan. Yang sebutan tak boleh. Dia kata bahawa keperluan penulisan standard lebih ketara, menolong dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih mudah diedit dalam tulisan, dalam ejaan. Kita boleh edit, boleh betulkan kan. Tapi kalau sebutan dah keluar, macam mana kita nak betulkan? Dan itu paling sukar saya. Mungkin mengambil generasi. Saya lihat generasi muda kita yang 90-an ke atas, mereka fasih. Mudah menggunakan sebutan baku. Ya. Saya lihat, tapi sebutan bakunya kadang-kadang. Kadang-kadang macam terlupa. Kadang-kadang terus lupa. Ya. Kadang-kadang macam tak kena tempat. Sebab sebutan baku tu patutnya digunakan dalam konteks formal. Ya, saya ada jumpa pelajar, nak beli makanan pun dia cakap dengan saya dalam sebutan baku. Jadi saya rasa canggung. Ini dalam kelas ke bukan ni? Ya, jadi nak kena sesuaikan diri bila kita gunakan
sebutan. Elemen kespontanan dalam sebutan menyukarkan penstandaran. Saya ingat dulu bila kita ada seminar sebutan baku, bila mula-mula 93 itu dilaksanakan, saya ingat saya pergi seminar tu dan cikgu tu cakap, ada seorang cikgu tu menyatakan kepada saya, bagusnya sebutan baku ni, dia kata kita akan mengajar dengan betul. Lalu seorang cikgu pula menyatakan, tapi susahlah aku nak bercerita dalam sebutan baku. Lebih mudah jika dia kata dia bercerita dalam bahasa yang biasa, menggunakan sebutan Johor Riau. Sebab itu kebiasaan kita. Rasional. Kita lihat juga isu tentang rasional dalam kita punya pembentukan korpus bahasa ni. Usaha berterusan dalam proses pembakuan, keperluan pengajaran dan pembelajaran, keperluan serantau. Jadi ini pada 93 apabila hendak digunakan, 92 mereka utarakan, 93 dilaksanakan, ini adalah alasan yang diberikan. Dan Majlis Bahasa Melayu pada ketika itu menyokong dan menasihatkan pemerintah agar menerima sebutan baku itu dan Kementerian Pendidikan kemudian melaksanakan. Alasannya, sebutan baku tidak mengubah ejaan. So, tak ada perubahan sangatlah, ejaan tetap sama. Keseragaman antara huruf dengan bunyi, ini nanti menjadi isu. Istilah keseragaman. Memudahkan sebutan dan bacaan. Saya ingat dulu saya mengajar peringkat rendah darjah 1, A, P, A, PA, apa. Jadi dia punya A dengan E tu, mana satu ni, budak-budak keliru. Itu alasannya. Jadi kita mesti bunyi dengan huruf mesti sama. Sistem dilaksanakan bagi tujuan keseragaman dengan anggota-anggota MABIM yang lain. Malaysia, Indonesia, Brunei melaksanakan ini. Jadi kita pun sepatutnya sebagai menyokong apa yang rantau ini ingin lakukan. Dan juga untuk mengikuti perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Ini alasan yang diberikan. Apakah permasalahannya? Yang sampai ke hari ini kita ada isu dalam perancangan kita. Usaha yang berterusan, tadi saya tunjukkan standardisasi dari segi sebutan itu tidak boleh dilakukan 100%. Okay? Dan ini berdasarkan pada kajian. Keperluan pengajaran dan pembelajaran, ada kajian kukuh. Itu digunakan sebab dulu kita mengajar bahasa Melayu ikut suku kata. Sekarang kita tak mengajar bahasa Melayu ikut suku kata, kecuali pelajar-pelajar itu lemah atau pelajar yang bukan penutur jati. Pelajar yang pertengahan dengan pelajar yang ada kebolehan bahasa yang tinggi, kita tak gunakan suku kata. Kita gunakan pendekatan keseluruhan bahasa. Jadi pendekatan tu macam kita belajar bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris ada gunakan suku kata tak? Tak ada kan? Bahasa Melayu gunakan suku kata. Tapi kalau kita ubah, boleh. Tapi mereka menyatakan ya. Dan kajian yang menunjukkan pun untuk mereka yang lemah ataupun yang bukan penutur jati. Keperluan serantau. Saya ingat sebelum COVID, bila saya pergi ke Indonesia, Notaker Malaysia naik kapal terbang. Kalau kapal terbang dalam bahasa, kalau kapal pergi ke Indonesia tu, dia ada arahan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Mana dia punya kesatuan tu? Sekarang kalau kita tonton sinetron Indonesia, kena pada subtitle sebab tak faham. Mana kesatuan tu? Tak jadi kesatuan tu. Yang diinginkan. Itu alasan yang diberikan, rasional yang diberikan. Tak menjadi. Sebab standardisasi sebutan tu bukan mudah. Dan tak boleh dilaksanakan. Dan ini menjadi bukti. Lagi satu adalah tadi saya nyatakan tentang istilah. Membezakan antara baku dan keseragaman bahasa. Tadi kan ada istilah yang dia kata dia nak seragamkan bahasa itu. Baku itu adalah standard. Jadi, standardisasi boleh wujud variasi standard. So, dia ada variasi standard. Dia boleh ada perubahan sedikit, perbezaan sedikit. Sebab itu standard. Tapi kalau seragam, dia rigid lah. Macam pakaian sekolah kan, baju seragam. Itu dia rigid. Jadi rigid tidak boleh ada variasi. Bahasa itu ikut pada peringkat pengguna dan juga ikut pada
lokasi geografi itu boleh ada variasi mereka yang tersendiri. Itu mesti dan boleh dibenarkan. Jadi kalau kita kata kita nak gunakan sebutan baku, adalah kita nak gunakan yang standard ke yang seragam. Jadi kalau saya sekarang kadang-kadang gunakan A, kadang-kadang gunakan E, kira-kira tu variasi lah. Ya. Tetap standard tak? Tetap standard. Sebab kita tak tekankan perlu seragam. Sebab Asma Omar menyatakan bahawa kita orang Melayu ada dua variasi sebutan. A variety, ataupun kita panggil Shua variety itu. The main differences between the two, the A variety or the Shua variety. The main differences between the two lie in the form of pronunciation of the final orthographic A and R. Sama ada nak sebutkan A ataupun E. Dan sebenarnya ada kajian yang menunjukkan bahawa sebutan Johor Riau ini ada dia punya sistem. Dan ada juga kajian yang menyatakan, bukan kajian, ini adalah kenyataan oleh Zakbar yang menyatakan bahawa, Pendeta Zakbar menyatakan bahawa sebutan Johor Riau itu adalah sebutan yang halus, sesuai dengan orang Melayu. Dia kata orang utara sebutannya A itu kasar. Ini ada. Dalam kajian saya masukkan. Pendeta Zakbar menyatakan sedemikian. Jadi bila kita ubah, tak salah sebab perancangan bahasa tu dia dinamis kan. Tapi perlu ada variasi lah kalau kita standardkan bahasa tu. Jadi, bila kita lakukan ini, perubahan yang kita lakukan, perlu ada perubahan. Perubahan kepada penggunaan. Bermakna jumlah pengguna bahasa perlulah bertambah. Tetapi nampaknya jumlah pengguna bahasa dalam konteks yang kita lihat dalam data itu tidak menunjukkan penambahan. Jadi adakah kita modernisasikan bahasa ataupun kita renovasi bahasa? Yang saya nyatakan tadi, bila kita buat korpus itu. Kita boleh rancang, tapi akhirnya masyarakat yang menentukan sama ada hendak terima atau tidak. So perancang tu adalah satu level, tapi level yang seterusnya tu adalah masyarakat penerima. Jadi kalau masyarakat tidak boleh menerima, bukan tak nak menerima tidak boleh menerima, maka ia satu renovasi bahasa, bukan modernisasi bahasa. A language, ni saya nyatakan dalam kajian saya, a language that has been thus renovated fulfills no new communicative functions. Tak ada. Ada tak bila kita ubah kita punya sebutan, bahasa itu semakin luas digunakan, atau sama juga? Maka itu renovasi. Renovasi bahasa bermakna dia carries all communicative functions, dan juga dia tidak membawa apa-apa nilai tambah kepada penggunaan bahasa tersebut. Itu dimaksudkan. So dapatan saya adalah dalam korpus kita merenovasi bahasa kita, terutama sekali dalam konteks sebutan ini. Kesebutan adalah sebahagian daripada penilaian perancangan korpus. Dan kita ikut Malaysia, Indonesia, Mabim pada ketika itu menyatakan keperluan untuk menstandarkan sebutan. Tapi Pakir menyatakan ini, dan saya suka dengan kenyataan ini. Dia kata, paradoxically for a country that invests heavily in bilingualism and language management, kita peruntukan pendidikan kita tinggi, penggunaan bahasa, kita banyak kempen bahasa, ini pun sedang bulan bahasa. Singapore seems linguistically insecure, perhaps in part because the standards for its languages are derived from elsewhere. Malay follow Indonesia, Malaysia and Brunei, itu Mabib. English standards implicitly comes from Britain and Mandarin follows Beijing standards. Sebab itu adalah pilihan kita, exogenous planning. Kita menggunakan standard yang ditentukan oleh negara ataupun masyarakat luar. Menjelang 2065, adakah ini masa kita nak laksanakan? Ataupun kita nak hasilkan perancangan kita yang mementingkan keperluan kita?
Sebab penggunaan bahasa kita sebagai pendinding budaya. Penggunaan bahasa kita sebagai bahasa ibunda. Ya. Walaupun dia bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, tapi dalam konteks pendidikan itu adalah status bahasa Melayu. Dalam perancangan pemulihan, dia ada 3, status, korpus, pemulihan. Yang pemulihan sekali, ya, ini dalam kajian saya menyatakan bahawa kita paling memanfaatkan semua perancangan pendidikan yang ada. Kita dapat memanfaatkan. Program-program kita semakin luas. Kita ada Malay Special Program, kita ada EMAS, kita ada MLEP, kita ada, kalau dahulu saya mula-mula mengajar, kita tidak ada kursus sarjana muda dengan kepujian untuk di peringkat universiti. Ya, kita tidak ada kursus masters ataupun PhD dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang kita ada. Jadi dalam konteks pemulihan bahasa, ya, ia adalah satu kejayaan yang besar. Dan saya ada 6 idea utama ni. Saya tak perlu pergi lebih mendalam kepada semua. Tapi 6 idea utama ini sebagai petunjuk kepada bagaimana bahasa Melayu diajar dan disampaikan dalam konteks pendidikan di Singapura. So, pembelajaran kita mesti konstruktivis sebab bahasa tu mesti kontekstual, jadi mesti ada berkait dengan pelajar tersebut. Mestilah digunakan dalam konteks komunikatif. Pembelajaran perbezaan perlulah disesuaikan dengan tahap kebolehan pelajar, minat pelajar dan profil pelajar itu. Ya, ini ditekankan dalam pendidikan dan cikgu-cikgu semua melakukannya di sekolah. Pembelajaran itu mesti eksplisit, ada struktur. Jadi pelajar itu tahu apa yang mereka pelajari dan apakah gunanya pembelajaran tersebut. Mesti tekankan nilai, kita ada visi dan misi Arif Budiman. Ya, satu-satunya bahasa yang diajar di Singapura yang ada visi misi yang jelas, Arif Budiman. Ya. Dan kemudian gunakan penilaian yang holistik. So dalam konteks itu ini kita dah pengajaran dan pembelajaran, banyak kajian yang dilaksanakan di peringkat sekolah, di peringkat universiti, ya, kajian tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Apa yang saya dapati adalah kita punya perancangan sebelum ini, ya, bersifat Mandarin inspired. Jadi ada keperluan oleh bahasa Mandarin, maka kita dapat. Ya, itu kita terima. Sebab kajian sebelum ini, laporan sebelum ini, dua bahasanya adalah tentang bahasa Inggeris dengan bahasa Mandarin. Jadi kerana kita ada sistem kesamarataan, sebab bahasa ibunda kan, jadi bahasa Melayu pun dapat, bahasa Tamil pun dapat. Jadi kita untung di situ. Perancangan pemulihan bahasa saya nyatakan tadi berjaya, tetapi dengan perubahan kepada lanskap pengguna, nanti saya akan tunjukkan perubahan kepada lanskap pengguna ini, perlu ada perubahan kepada cara kita mengajar. Sekarang kita mengajar bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu. Mungkin menjelang 2065 ada keperluan untuk kita mengajar bahasa Melayu dengan menggunakan bahasa lazim pelajar. Ya, sebab bahasa Melayu mungkin tidak lagi menjadi bahasa lazim pelajar-pelajar ini semasa di rumah. Seperti yang kita lihat kan tadi kan, dia punya peratusan penggunaan bahasa Melayu di rumah semakin menurun. Jadi bila mereka pergi ke sekolah, bahasa lazim mereka bukan bahasa Melayu. Ya, jadi mungkin ada strategi dua bahasa. Dan apakah bahasa lazim pelajar tu? Kemungkinan besar bahasa Inggeris lah. Ya, tapi kita perlu fikirkan tentang perkara ini. Ya. Lebih kajian perlu dilaksanakan, perlu ada perubahan minda oleh masyarakat untuk menerima. Setakat ini saya rasa kadang-kadang ada golongan masyarakat yang tidak menerima bahawa bahasa Inggeris digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu. Cabaran masa depan, ini yang saya nak tunjukkan sedikit. Kalau perhatikan, yang sebelah kiri lah ya, kalau saya menghadap tu sebelah kiri tu, itu tahun 2000 hingga 2010, sebelah bawah, ini ada proportion who spoke English most frequently at home. Aged 5 to 14 years. Lihat 2010
9.4% orang Melayu. 2010 dia naik 25.8%. Okay, now kita lihat yang carta untuk tahun 2010-2020. Sama, 25.8% 2010, 2020 dia naik 63%. Jadi kita kira 2065, the numbers go up, 63% menggunakan who spoke English most frequently at home. Tadi kita kata kitanya perancangan adalah perancangan pendidikan kan? Tapi perancangan masyarakat, bukan sahaja masyarakat, perancangan di rumah, language, home language planning itu sendiri, kita tak ada. Jadi 63%. Daripada 25.8% dan 20 tahun dulu 9.4%. Saya yakin setengah orang akan menyatakan bahawa ini sistem dua bahasa lah. Betul, sistem dua bahasa. Tapi tidak seimbang penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu itu. Kalau dia dua bahasa, dua-dua bahasa. Ini macam satu bahasa je. So, perlu kita menangani data ni. Orang lihat yang data yang pertama tu. Saya lihat data yang ini. Sebab ini menunjukkan masa depan. That is a 50% increase. Ya. Jadi, inisiatif pemerintah. Pemerintah telah melakukan banyak perkara. Ya. Sekarang, semenjak 2018, ada kursus untuk guru prasekolah. Ya, untuk diberi pentauliahan mengajar bahasa Melayu. Dengan harapan, yang saya yakin ia tidak lama lagi akan tercapai, setiap prasekolah di Singapura akan ada seorang guru bahasa Melayu dan seorang guru bahasa Melayu tambahan setiap prasekolah. Ya, ini adalah inisiatif pemerintah ya, menyediakan kewangan untuk itu. Penglahiran buku dua bahasa, LKYFB keluarkan peruntukan. Ya, saya lihat di media sosial ada banyak buku-buku dua bahasa yang diterbitkan. Menggiatkan aktiviti bahasa, sastra dan budaya, ya, bukan hanya dalam bulan bahasa. Kalau dahulu bulan bahasa je, ya, tapi luar daripada bulan bahasa pun banyak aktiviti. Menyediakan ruang dan peruntukan. Ya, sebab dalam konteks ini, Yayasan Warisan Melayu pun menjadi satu penggerak sekarang. Ya, menyediakan ruang, domain penggunaan bahasa Melayu. Kalau dulu, dia mungkin ada beberapa pertubuhan, sekarang dah tambah. Ya. Jadi, untuk penutup saya, inisiatif keluarga mana? Pemerintah telah menjalankan ada banyak aktiviti, banyak inisiatif, tapi untuk keluarga, apa yang keluarga itu boleh lakukan? Sebab data ni semua menunjukkan penggunaan bahasa di rumah. Penggunaan bahasa di sekolah, di tempat-tempat awam, itu pemerintah sudah laksanakan tugas mereka. Balik sekarang kepada kita masyarakat. Dan masyarakat ni saya nyatakan adalah rumah, keluarga, individu. Ya. Ruang yang awak boleh sediakan untuk penggunaan bahasa bersama-sama dengan anak-anak anda dan juga bersama-sama dengan keluarga. Ya. Dia bukan setakat ibu cakap bahasa Melayu, bapa bertutur dalam bahasa Inggeris, bukan setakat itu. Tapi dalam ruang perbincangan dalam keluarga, anak itu perlu dengar ibu dan bapanya menggunakan bahasa Melayu. Dan dia akan menggunakan bahasa Melayu itu. Ya, saya ingat, saya pergi ke sebuah sekolah, ada budak ni cakap dengan saya. Dia cakap dengan cikgu dia lah, saya sedang memantau. Dia kata dengan cikgu tu, cikgu saya tak dapatlah habiskan homework. Cikgu tu kata, kenapa? Dia kata, saya tolong atuk saya sental bilik air. Saya bila dengar sental bilik air tu, saya rasa syahdu. Sebab istilah sental itu, ya, dah tak ada orang lagi gunakan. Siapalah yang sental bilik air? Sebab budak itu sebab dia besar dengan atuk dan nenek dia yang bertutur dalam bahasa Melayu, maka dia dengar dan dia gunakan. Dia tak perlu bertutur dalam bahasa Melayu di rumah, tapi kerana dia dengar. Sebab kita belajar bahasa dengan mendengar dahulu. Jadi balik kepada tanggungjawab ibu bapa untuk menggunakan bahasa Melayu di rumah. Jadi dinyatakan di situ domain. Kalau keluarga, ya,
di rumah minta apa? Asking for pocket money. Budak-budak mesti datang nak minta duit kan, kita cakap dengan dia, kalau nak minta duit kena cakap dalam bahasa Melayu. Kita tentukan, dia mesti ada keperluan dia menjadi keperluan kita dan kita gunakan. Ada ruang, kalau dulu kita kalau pergi belajar agama atau pergi mengaji mesti betul-betul dalam bahasa Melayu. Sekarang belajar agama dan mengaji betul-betul dalam bahasa Inggeris. Ya, kerana apa? Sebab mereka lebih fasih, lebih selesa dengan menggunakan bahasa Inggeris, bahasa lazim mereka. Jadi kita mesti sediakan ruang itu di rumah. Dan ada buku-buku yang boleh anda baca dan kemudian meneliti bagaimana untuk bring our languages home. Apakah pendekatan-pendekatan yang boleh diambil, buat kajian sedikit, buat pembacaan. Saya tahu dalam bulan bahasa ini banyak aktiviti, ada aktiviti tentang ibu bapa, untuk ibu bapa tentang bagaimana untuk membaca kepada anak-anaknya. Ya, sediakan ruang untuk anak-anak membaca dalam bahasa Melayu, itu satu. Tapi balik kepada bila dia lepas membaca itu, ada tak dia gunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian di rumah. Itu yang penting sebab budak itu akan dengar dan pick up language tersebut. How to use Pinterest for language learning dalam online, ada banyak cara-cara yang kita boleh gunakan untuk mengajar bahasa. Ya? Jadi kita boleh lihat itu. Saya berhenti di sini dengan pantun penutup. Baru kembang bunga seroja, sudah ada orang mencuri. Besar-besar istana raja, kecil-kecil pondok sendiri. Kain berlipat dalam istana, pakaian puteri raja kayangan. Sepatah nasihat, ilmu berguna. Secubit budi, jadi kenangan. Kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa bali. Harap kami kepada Tuan, tidak Tuan, siapa lagi? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Okey. Terima kasih Dr. Aidil atas penyampaian yang cukup bernas dan banyak sekali maklumat yang telah dikongsi sama, dan saya terkesima dengan beberapa perincian dan butiran yang telah dikongsi sama, termasuk saranan yang telah diajukan doktor. Ya, kalau anda mempunyai sebarang soalan ataupun mungkin pendapat yang ingin dikongsikan, anda boleh menggunakan wadah Slido yang telah pun kami utarakan di Facebook kami. Ya, di skrin anda dapat lihat di sana. Anda boleh scan saja kod QR-nya dan anda boleh sertakan soalan dan ajukan soalan anda dan juga pendapat anda untuk topik ataupun apa yang telah pun disampaikan oleh Dr. Aidil pada hari ini. Mungkin doktor, saya ingin mulakanlah sesi soal jawab ini dengan apa yang telah Doktor sampaikan pada mula penyampaian tadi, di mana saya tertarik dengan apa yang telah dikatakan bagaimana perancangan ni tiada perancangan luaran. Kita ada struktur secara pendidikan di sekolah dan ada juga badan-badan ataupun organisasi yang sedia ada untuk membantu dari segi perancangan dari segi akademik. Tetapi perancangan luar ini adalah sesuatu jurang yang harus diisi. Betul ya? Betul. Jadi pada pendapat doktor, bagaimanakah jurang ini dapat kami isi dengan apa dan apa agaknya usaha-usaha yang mungkin boleh kita adakan? Pada pandangan saya, apa yang boleh dilakukan adalah ibu bapa mungkin buat dalam kumpulan kecil, ya, untuk mereka berbincang dengan rakan-rakan ataupun saudara mara tentang penggunaan bahasa. Mudahnya adalah penggunaan bahasa di rumah. Ya. Bila bahasa Melayu itu boleh digunakan, sebab isunya adalah domain penggunaan yang semakin mengecil. Ya. Jadi kita perlukan ruang atau domain penggunaan itu dalam rumah itu kita sediakan untuk ruangnya untuk penggunaan bahasa Melayu. Mungkin dalam konteks pandemik ini ia akan semakin mencabar sebab kita work from home. Jadi bila work from home, bahasa kerja kita adalah bahasa Inggeris. Jadi pelajar-pelajar itu akan lebih mendengar kita betul-betul dalam bahasa Inggeris. Jadi perlu kita sesuaikan, ada masa, mungkin masa bercerita atau masa menonton televisyen atau masa dia makan, maka
Kalau kanak-kanak itu mungkin menghadapi masalah untuk bertutur dalam bahasa Melayu itu kerana belum biasa sangat, tapi ibu bapa itu mesti bertutur dalam bahasa Melayu. Ibu dengan ayah, ayah dengan ibu, ataupun dengan datuk dan nenek. Mereka dalam konteks itu, mereka menggunakan bahasa supaya anak-anak itu boleh dengar. Sebab pembelajaran bahasa bermula dengan pendengaran. Dia kalau boleh dengar, maka secara semula jadi dia akan kenali istilah-istilah tertentu yang lazim digunakan. So itu langkah pertama, perancangannya lah. Dia perancangan ni tak semestinya perancangan yang mana okey kita ada struktur, ya. Tapi perancangan yang mereka merancang dalam konteks rumah itu saja, itu boleh dilakukan. Jadi apa yang doktor maksudkan ini adalah perancangan tu ada tetapi secara organik. Ataupun informal, di mana secara naluri kita kongsi ataupun kita bercerita dengan anak-anak kita, sama sekali pada saat sebegini, ya, di mana kita meluangkan banyak masa di rumah bersama anak-anak dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kita ada organisasi seperti MLPC sebenarnya? Adakah anda rasa yang organisasi seperti ini dapat memainkan peranan untuk mengisi jurang yang telah dikatakan tadi? Saya rasa kita selalu serahkan ni kepada Majlis Bahasa, MLPC dan institusi-institusi yang sudah sedia ada. Tapi kita juga perlu fikirkan tugas mereka adalah untuk menyokong. Tugas mereka adalah untuk memberi kewangan, ya, untuk aktiviti-aktiviti yang nak dijalankan. Jadi kumpulan-kumpulan tertentu itu bolehlah adakan perkongsian, katakan. Sama ada dalam talian ataupun dilakukan secara bulanan, yang mana boleh diadakan kalau ada masa untuk diadakan face to face, ia boleh diadakan tentang tips-tips apa yang mereka lakukan di rumah, ya, dan ia menjadi satu ikutan, ya. Sebab saya lihat ada banyak perkongsian tentang bagaimana untuk menjadi pelajar cemerlang, perkongsian bagaimana untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan. Tapi saya tidak lihat sangat perkongsian tentang bagaimana untuk menggalakkan anaknya itu menggunakan bahasa Melayu di rumah. Itu perkongsian sebegitu tidak. Saya tidak lihat. Mungkin ada, tapi mungkin perlu dipertingkatkan supaya ia lebih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Bagaimana pula dengan usaha-usaha yang boleh dijalankan oleh ataupun masa ini sosial media media sosial memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Apakah agaknya fungsi yang boleh dimainkan oleh sosial media dan pengguna media sosial ini agar kita dapat mengisi jurang ini? Saya lihat media sosial itu adalah wahana yang penting, platform yang penting sekali. Dan saya juga lihat ada beberapa ibu bapa yang adakan perkongsian, ya, mereka menyampaikan, menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dengan anak mereka dalam bahasa Melayu, ya. Dan itu menjadi satu platform yang boleh digunakan oleh mana-mana individu yang rasa diri mereka boleh menyumbang kepada perancangan bahasa dalam konteks penggunaannya di rumah, ya. Sebab mungkin kita rasakan bahawa rumah kita tu terlalu private lah, yang kita tak nak tunjukkan. Tetapi mungkin kita boleh lihat mana pelajar-pelajar yang fasih menggunakan bahasa Melayu tu. Mungkin ini kalau kita nak gunakan pertubuhan-pertubuhan untuk mencari mana mungkin kita punya rakan-rakan bahasa yang kita ada, yang rakan bahasa dari sekolah tu kan, yang mana mereka boleh berkongsi bagaimana mereka menggunakan bahasa di rumah. Apakah konteks penggunaannya? Bagaimana mereka berinteraksi dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan? Sebab bahasa itu perlu digunakan dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan. Ya, sekarang kalau kita perhatikan, mereka gunakan bahasa Inggeris dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan, saudara mara, sepupu, mereka gunakan dalam bahasa Inggeris. Mereka gunakan bahasa Inggeris. Jadi mana ruang yang mereka boleh gunakan bahasa Melayu itu? Selain daripada kelas bahasa Melayu lah. Ya, jadi kita nak suasana itu datang kembali, tapi sememangnya kita tidak boleh menyatakan bahawa bahasa Inggeris tu tidak digunakan terus-menerus, tapi kita perlu imbangi, ya, konteks penggunaan bahasa Melayu tu dalam ruang di rumah.
Dan saya juga tertarik bagaimana doktor telah membincangkan tentang data di mana carta itu adalah berdasarkan penggunaan bahasa di rumah sahaja. Ya. Bagaimana pula data di mana kita gunakan bahasa di luar, beli makanan bersama kawan dan sebagainya. Dan saya dapat juga lihat bagaimana generasi muda pada hari ini mereka menggunakan Melayu juga dalam media sosial mereka, TikTok dan sebagainya. Dan saya tertarik dengan bagaimana mereka bangga dengan penggunaan bahasa Melayu ini, dan saya rasa memang ada potensinya lah untuk mereka menggunakan media sosial ini untuk memperbaiki penggunaan bahasa dan juga memperluaskan fungsi bahasa dalam kehidupan mereka. Okey, mungkin saya akan ambil soalan daripada Slido yang telah diajukan oleh mereka yang telah menonton siaran ini. Saya akan mulakan dengan okey, soalan daripada Muhammad Yazid, katanya kita sudah membakukan bahasa seperti bahasa Malaysia, Brunei dan Indonesia. Tapi dari segi penggunaan dan juga penulisan, khususnya seperti ada jurangnya dari segi penggunaan dan penulisan. Jadi apakah yang boleh dilakukan? Boleh berikan pendapat? Saya rasa kita perlu berhenti, ini pandangan peribadi saya lah. Kita perlu berhenti melihat negara lain, Malaysia, Indonesia, bila kita cakap tentang bahasa Melayu. Sebab penggunaan bahasa Melayu di Malaysia, Indonesia, Brunei berbeza daripada penggunaan bahasa Melayu di Singapura. Konteks penggunaannya. Ya. Seperti saya katakan, kita punya bahasa Melayu, bahasa budaya. Bahasa pendinding budaya. Bahasa untuk mengenal kembali dan mempelajari nilai-nilai dan budaya Melayu. Ya. Oleh demikian, bila cakap tentang jurang penggunaan tu, sebab di Singapura bahasa Inggeris itu adalah bahasa utama. Ya. Jadi balik kepada kita lah, mana ruang yang boleh kita gunakan untuk bahasa Melayu. Contohnya, kalau kita pergi ke kedai Melayu, kita gunakan bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang kita pergi ke kedai Melayu, kita gunakan bahasa Inggeris juga. Kita jumpa orang Melayu, kita cakap Melayu lah. Tapi tidak kita gunakan bahasa Inggeris juga. Ya? Jadi dari segi itu, saya selalu balik kepada diri kita lah. Ya? Sebab kalau saya pergi nak order makanan pun, saya panggil orang tu saudara, encik. Ya? Dan kita cuba ubah. Pergi ke ATM machine tu sendiri, kita pilih bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Itu setakat itu saja. Ya? Tapi bila saya nyatakan itu pada pelajar-pelajar saya, mereka menyatakan, tapi lambatlah. Dia kata lambat kalau dalam bahasa Melayu. Saya kata tak apa, biar lambat asal selamat. Tapi yang kita nak adalah kita ubah. Okay? Kita sediakan, ini ruang ni saya nak gunakan bahasa Melayu. Bila kita bekerja dan seterusnya, memang kita gunakan bahasa Inggeris lah. Tapi kita tidak hendak lihat, kita tidak hendak sampai terjadi yang mana kita punya penguasaan bahasa Melayu terjejas. Sebab kita tidak menggunakannya. So, asasnya adalah gunakan bahasa Melayu. Luaskan penggunaan tu, cari ruangnya, dan nanti insyaAllah bahasa Melayu itu akan kekal menjelang 2065. Kalau tidak, data yang kita lihat tu nanti semakin menurun. Dan ia sungguh menakutkan. Terutama sekali data yang terakhir saya tunjukkan tu, 65% menggunakan kebanyakan bahasa Inggeris di rumah Melayu. Kita jangan cakap tentang dua bahasa, kita cakap tentang penggunaan bahasa yang 65%. Mungkin daripada carta data yang telah dikatakan oleh doktor tadi, saya ingin ajukan soalan yang selanjutnya ini. Mungkin sebilangan ataupun mereka yang menggunakan bahasa Inggeris, mereka rasakan yang bahasa Melayu ini tidak ada kerelevanannya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah seorang yang telah pun mengajukan soalannya melalui Slido terlepas saya tadi katanya. Bagaimana pula sekiranya ibu bapa sendiri yang berpendapat yang bahasa Melayu ini tidak ada gunanya? Ya. Jadi balik kepada masalah sikap kan. Ya. Jadi bila kita lihat data itu, so data tu bagi saya itu data tu kita yang tentukan. Kita nak naikkan ke kita nak turunkan. Balik kepada masyarakat pengguna. Jadi kalau masyarakat pengguna tidak ada sikap sedemikian mengata tidak relevan lah bahasa Melayu, maka datanya akan semakin menurun lah.
Tapi kalau katakan kita nak cari kerelevanannya, sebab bahasa ini adalah penentuan kita, ya, pemilihan bahasa. Pemerintah tidak menentukan penggunaan bahasa pada setiap bidang. Pekerjaan ya. Tapi kalau kita pergi dalam konteks agama, contohnya lah ya, kita boleh pilih kelas-kelas agama yang menggunakan bahasa Melayu. Ataupun kita pergi ke mana dalam perbincangan kita di rumah, ya, perlahan-lahan kita gunakan bahasa Melayu. Ya, bila kita bertemu dengan keluarga, kita menggunakan bahasa Melayu. Itu ruang yang mana pemerintah tidak boleh masuk. Tak perlu MLLPC, tak perlu majlis bahasa pun. Itu sebab tu saya kata perancangan keluarga tu memainkan peran. Tapi kalau mereka ada masalah sikap sedemikian, yang mereka rasakan tak penting lah ataupun sukarlah kalau buat begini, jadi tugas siapa? Pemerintah sekarang adakan kelas-kelas bahasa Melayu di peringkat prasekolah. Daripada nursery dah ada. Dulu mana ada? Sekarang nursery setiap 1 jam, setiap hari 1 jam mereka akan didedahkan kepada bahasa Melayu. Ya. Jadi nursery, K1, K2 sampai dia ke darjah 1. Dulu tiba-tiba darjah 1 ambil bahasa Melayu. Tapi sekarang 3 tahun sebelum dia masuk sekolah, dia dah didedahkan pada bahasa Melayu ni. Tapi 1 jam 1 hari. Jadi yang lagi 23 jam, bila dia berada dengan ibu bapanya, boleh tak ibu bapa tu juga melakukan sesuatu? Ya? Kalau setakat membaca buku dengan pelajar itu dalam bahasa Melayu, lagi 1 jam, kita tambah. So dia punya masa tu kita pertambahkan dengan kebolehan kita masing-masing lah. Ya? Keperluannya adalah untuk pelajar itu, kalau katakan dasar kita adalah mengenali budaya, dan mengenali budaya. Mengenali asal-usul kita, ya, mengenali ini adalah bahasa datuk nenek moyang kita, dan kita teruskan tu. Tapi kalau kita tidak lakukannya, sebab pemerintah dah lakukan banyak inisiatif, balik kepada saya sekarang serahkan inisiatif tu balik kepada ibu bapa. Ibu bapa boleh lakukan apa? Ya? Ada kursus, ada perkongsian yang dilakukan. Ya? Hari ini saya tahu Kesatuan Guru Melayu mengadakan satu perkongsian. Ya? Dan saya tahu bahawa Asas 50 pun ada perkongsian-perkongsian tentang bagaimana nak pilih buku cerita dan sebagainya. Ada. Jadi mereka kalau nak ikuti aktiviti tu mencukupi. Tapi selalunya mereka akan menyatakan bahawa tak ada masa dan seterusnya. Tapi tidak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah ni kecuali ibu bapa itu dalam konteks rumah. Memberi mereka, anak-anak mereka peluang dan ruang untuk mendengar dan menggunakan bahasa Melayu itu. Dan peluang dan ruang ini sebenarnya memang tetap ada. Yes. Dan amat menyeluruh sekali usaha-usaha yang telah dijalankan. Walaupun Inggeris sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Dan situasi yang rumit sekarang ni adalah sebagaimana yang doktor katakan tadi, adalah bagaimana sikap kita sendiri yang harus diubah agar kita dapat kita sentiasa ingat yang bahasa Melayu ini adalah pendinding budaya kita dan warisan kita. Bagaimana cara untuk kita semaikan dan sematkan sikap yang positif untuk sayangi bahasa, menggunakan bahasa ini dari peringkat kanak-kanak ataupun kindergarten sampai ke sekolah menengah misalnya? Satu, kita perlu terima bahawa ini adalah bahasa saya gunakan istilah ini adalah bahasa warisan kita lah. Okay? Jadi kita gunakan tu. Ya? Perlu pendidik yang pertama sekali adalah ibu bapa. Kita tahu tu. Jadi balik kepada ibu bapa. Tanggungjawab itu saya serahkan balik kepada ibu bapa. Sebab setiap guru sekolah, anggota masyarakat yang diamanahkan untuk memperjuangkan bahasa, melestarikan bahasa telah menjalankan tugas mereka. Ya? Sekarang balik kepada ibu bapa sebagai pendidik pertama di rumah tu untuk mendedahkan, memberi ruang pendedahan. Kalau setakat mendengar radio, menonton televisyen ataupun melalui YouTube tengok TikTok dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Okay? Dedahkanlah. Sebab dia mesti ada ruang yang mana mereka akan minat. Satu daripada perkara yang saya lihat dan saya rasa kita perlukan, bukan sesuatu yang senang lah, ini tak boleh dirancang, ini mesti ada minat dia lah. Kita lihat bahasa Korea, budak-budak Melayu kita suka nak belajar sebab K-pop. Kan? Kita tak ada M-pop. Malay pop ini tak ada. Kita perlu ada
individu yang selebriti ni yang menggunakan bahasa dengan baik, dan kemudian ada peminat-peminat fan club dia, dan ini juga kita perlu, bukan hanya pendidikan saja, tapi dalam industri media sedemikian, ya, untuk entertainment perlu ada ruang untuk mereka juga memikirkan tentang perkara ini. Saya tahu ada setengah daripada selebriti kita melakukannya, ya, dan saya perlu untuk lebih ramai yang melakukannya dan secara langsung melakukannya untuk menarik minat lebih ramai golongan, bukan hanya yang dewasa tetapi yang kanak-kanak tu, ya, untuk berkecimpung dan menggunakan bahasa Melayu tu, ya, dan supaya ibu bapa juga suka, sebab kadang-kadang budak-budak tu dia tak nak baca, kan, ibu bapa nak duduk baca dengan mereka tak ada masa. So media sosial wahana penting. Jadi boleh tak itu digunakan short video clip yang mereka upload dan semua orang akan lihat, dan saya tengok di bekas sekolah selalu mereka mainkan lagu-lagu yang datang daripada Malaysia, Indonesia, Singapura pun tak ada kah? Jadi saya fikirkan tentang itu. Mungkin kita punya market, kita punya pasaran kecil sangat, ya. Tapi kita boleh minta kewangan daripada MLPC, ya. Kita dari segi satu perkara tentang Singapura ni, saya yakinlah kita tak pernah kekurangan kewangan untuk sokongan aktiviti bahasa Melayu. Tak pernah kurang. Okay? Kadang-kadang lebih. Cuma ada tak individu yang nak kehadapan dengan bahan yang kualiti baik yang boleh menarik minat golongan yang hendak disasarkan tu. Tepat sekali, dan sebagai anggota MLPC saya rasakan yang pendekatan itu memainkan peranan yang amat penting dalam kita mempromosikan dan melestarikan bahasa kita. Pendekatan yang kreatif, yang menyegarkan untuk menarik perhatian generasi yang muda ini. Saya rasa itu merupakan sebab satu perkara juga, kadang-kadang saya pernah nyatakan kita ada 3 golongan dalam masyarakat kita tentang bahasa ni. Satu golongan purist. Ya, dia mesti bahasa tu mesti begitulah, jangan ubah. Dan kita ada golongan yang pragmatis. Okay, saya dulu golongan purist ni. Dah tua-tua ni dah masuk pada golongan pragmatis. Dan ketiga yang tak peduli teruslah. Ya, tu tak apa, kita keluarkan mereka dengan harapan bahawa mereka akan masuk pada pragmatis. Jadi golongan purist ni juga perlu lihat lanskap dah berubah, kan? Dan janganlah selalu mengkritik penggunaan bahasa. Seperti saya nyatakan tadi tentang sebutan tu, kan? Kadang baku, kadang tak baku. Konsepnya tu Schwa variety dengan A variety dibenarkan. Kenapa kita nak keseragaman? Ya, kenapa yang ini lebih daripada yang ini? Yang kita nak, sebab Cooper menyatakan form follows function. Bermakna bentuk itu mesti ikut pada fungsi. Jadi kita mesti tekankan fungsi. Jangan tekankan bentuk sahaja. Ya, so purist tekankan bentuk. Bentuk mesti betul. Sebab tu saya ada kawan-kawan yang lari kepada bahasa Indonesia. Dia kata bahasa Indonesia bebaslah. Lebih mudah untuk kita gunakan. Ya, tapi sebenarnya bahasa Melayu ni lebih indah. Ya, cuma kita terkongkong dengan undang-undang bahasa yang terlalu banyak. Yang sebenarnya kalau kita nak tentukan, kita boleh tentukan, sebab saya nyatakan tadi dalam kuliah saya, masyarakat jadi penentu. Kita boleh rancang. Tapi yang penentunya adalah masyarakat itu sendiri. Saya sebenarnya ingin sentuh sedikit tentang bagaimana kita rasa terkongkong apabila kita bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi mungkin sekarang ni saya akan ambil soalan daripada mereka yang sedang menonton kami sekarang ni. Saudara Riz Sunawan. Apa khabar, Riz? Alhamdulillah, apa khabar, Riz? Riz merupakan seorang duta bahasa juga, ya. Beliau katakan di sini ataupun ingin tanyakan, Doktor, saya merujuk kepada slide standardisasi atau keseragaman anda. Ini bagaimana boleh kita adakan semacam keseimbangan atau perluannya ikut salah satu saja? Macam mana? Sebenarnya kita dah standardkan bahasa kita. Jadi dalam standardisasi bahasa itu dia boleh ada perbezaan sedikit. Macam kita punya sebutan lah. Ya, sebutan kita standard, seperti bahasa yang saya gunakan ni standard. Standard tu bermakna semua orang faham. Itu yang penting. Jadi itu yang dimaksudkan standard. Kalau kita nak seragam, bermakna setiap sebutan saya dengan sebutan awak dengan sebutan mereka semua mesti sama. Itu tak boleh. Sebab individu ada gaya mereka sendiri. Sebab itu bahasa, bila kita lihat bahasa Inggeris,
Dia ada variasi Australia, dia ada variasi Afrika Selatan. Itu yang mengembangkan bahasa Inggeris kerana kebolehan bahasa itu penerimaan tentang variasi bahasa tersebut. Okay? Jadi bahasa Melayu ni kita perlu juga ada variasi Singapura, variasi Malaysia, variasi Brunei, ada perbezaan-perbezaan. Dalam Singapura pun kita, sebab kita Johor Riau, orang Johor Riau dari segi keturunan kita menggunakan bahasa Melayu kita sedemikian. Tapi kalau ada perancangan untuk merubah tu, perlu juga membenarkan ya dia punya perbezaan kepada variety yang sudah sedia ada. Ya, sebab dia tidak boleh tukar 100%. Terutama sebutanlah ejaan, tulisan itu boleh dilakukan. Seperti yang kajian Milroy itu menyatakan. So tidak ada bahasa dalam dunia ini yang dari segi sebutannya diseragamkan. Okay? Distandarkan ya, tapi dalam standardisasi itu ada variasinya. So variasi kita dua je. A, E, itu je. Itu pun kita dah 23 tahun, kita masih lagi bincang tentang perkara itu. Jadi pada Cik Risnawan, saya sarankan apa yang kita boleh lakukan, kita gunakan bahasa. Tengok fungsinya, dalam konteksnya. Yang penting halayak faham bahasa yang kita gunakan tu. Cuma, kalau kita nak gunakan sebutan yang A, gunakan secara berterusan lah. Kalau kita nak kekalkan kita punya syua, dan kita gunakan sedemikianlah. Cuba elak daripada mencampur adukkan antara satu dengan dua. Sebab penggunaan bahasa itu menunjukkan jati diri individu tersebut. Okay? Itu merupakan sesuatu yang amat mendalam sekali, benar-benar melambangkan jati diri kita sebagai orang Melayu ya. Dan mungkin saya akan ambil lagi soalan daripada Nur. Katanya di sini bahasa Inggeris banyak digunakan disebabkan dasar bahasa Singapura sendiri. Jadi bagaimana kita hendak menunjukkan bahasa Melayu juga relevan dalam kehidupan kini? Sebenarnya telah disentuhkan tadi. Mungkin doktor ingin jelaskan lagi. Bahasa Melayu memainkan peranan, dia relevan di dalam konteks Singapura. Statusnya ditentukan. Ya, sudah ada dalam perlembagaan dan kita gunakan dengan, saya rasa dengan isu COVID sekarang, bahasa Melayu tu semakin penting sebab hendak untuk maklumat nak disampaikan kepada golongan-golongan yang tertentu. Ya, jadi penting memainkan peranan sebab kenapa bahasa itu perlu dirancang? Bahasa itu perlu dirancang supaya maklumat yang kita nak sampaikan dalam konteks kenegaraan itu dapat tercapai. Jadi bahasa Melayu memainkan peranan. Pada satu ketika bahasa Melayu penting dalam konteks agama Islam. Okay? Dia menjadi link language. Okay? Jadi kalau kita nak belajar agama, mesti tahu bahasa Melayu. Sampai ke tahap yang mana ada siapa yang nak masuk Islam, dia kena masuk Melayu dulu. Kan ada istilah masuk Melayu, dia ada istilah gitu. Tapi sekarang berbeza sebab luasnya penggunaan bahasa Inggeris. Jadi relevannya bahasa Melayu itu dalam konteks yang mana masyarakat Melayu itu yang menentukan lah. Ya, bagaimana bahasa ini boleh jadi relevan. Tapi kita tahu bahawa kalau untuk pentadbiran, untuk perniagaan memang kita gunakan bahasa Inggeris sebab itu adalah bahasa luas penggunaan dalam konteks Singapura. Semua borang-borang yang kita ada di Singapura dalam bahasa Inggeris, tak ada borang dalam bahasa Melayu. Dulu nak nikah ada borang dalam bahasa Melayu. Sekarang nak nikah pun borang dalam bahasa Inggeris. Saya perhatikan sebab anak saya nak nikah, dia kata borang dalam bahasa Inggeris. Saya ingat dulu bila saya pergi ke Malaysia untuk belajar, saya tengok borang dia dalam bahasa Melayu, saya tak tahu macam mana nak isi. Sebab dia ada nombor firasat. Saya kata nombor firasat ni apa benda nombor firasat? So dari segi istilah borang itu sendiri, kita dah jauh berbeza dengan, tapi kita ada tak ruang yang mana kita masih boleh gunakan? Saya perhatikan bahawa pendidikan agama masih lagi 50-50 lah. Masih lagi ada kelas-kelas agama dalam bahasa Melayu. Okay? Kita nak kekalkan, kalau kita tak nak kekalkan, maka kita akan kurang di situ. Jadi pengekalan itu datang kepada demand and supply. So the demand, keperluannya, masyarakat nak apa? So masyarakat menentukan. Ya? Tapi kalau masyarakat kata, dalam bahasa Inggeris lebih bagus lah. Sebab kalau dalam bahasa Inggeris ada elemen saintifik kononnya. Kalau saya tengok tajuk-tajuk syarahan pun begitu. Kalau dalam bahasa Inggeris dia ada lain sikit. Kalau dalam bahasa Melayu dia ada elemen-elemen yang kebudayaan lah. Ya, sebab itu memang bahasa kita. Tapi akhirnya kerelevanan bahasa Melayu penentunya adalah masyarakat pengguna itu sendiri. Ya, dari segi status dah memang ditentukan oleh pemerintah dalam konteks ideologi bahasa Singapura, iaitu bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dan bahasa-bahasa lain iaitu bahasa Cina, bahasa Melayu dengan bahasa Tamil sebagai bahasa pendinding budaya.
Saya ingin sentuh sedikit tentang keupayaan untuk berdui bahasa. Saya rasa ini merupakan di antara kekuatan kita sebagai rakyat Singapura. Keupayaan kita untuk berdui bahasa dalam bahasa Inggeris, Melayu, Inggeris, Mandarin dan sebagainya. Dan saya rasa di antara cabaran utama yang sering kali kita ingin atasi adalah istilah think in English. Selalunya kita kalau kita berfikir dalam bahasa Inggeris adalah secara naluri daripada bangku sekolah dan sebagainya. Jadi apabila kita ingin bertutur dalam bahasa Melayu ni, kita harus menterjemahkan apa yang kita fikirkan, baru kita boleh cakap dalam bahasa Melayu. Sekarang ni cabarannya bagaimana kita boleh tolak stage ini untuk berfikir dalam bahasa Inggeris dan terus dalam bahasa Melayu agar kita lebih fasih dan memikir dalam. Sebenarnya itu merupakan cabaran saya sendiri. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa Inggeris secara menyeluruh seharian dan sebagainya. Kita lupa bagaimana untuk fikir dalam bahasa Melayu dan bertutur dalam bahasa Melayu menerusi minda kita. Jadi bagi pendapat doktor, bagaimana kita boleh atasi cabaran ini? Saya sendiri berfikir dalam bahasa Inggeris. Saya punya buku saya tulis dalam bahasa Inggeris. Saya ingat masa saya dulu kerja di Berita Harian sebagai wartawan sukan, bila sedang perlawanan bola sepak tu, saya punya notes in English. Dan saya punya rakan Chow Pau punya jurnalis sebelah, dia tulis dalam bahasa Cina lah. Jadi dia tanya pada saya, why do you write in English? Tapi saya kata, I think in English, I write in English. Tapi bila saya hantar story tu, saya tulis dalam bahasa Melayu lah. So, ilmu terjemahan. Okay. Mungkin kita tak boleh tentukan pemikiran kita tu fikir dalam bahasa Melayu. Tapi dalam konteks pendidikan sekarang kita ada terjemahan. So ini adalah satu langkah yang positif. Sebab memang kita semua akan berfikir dalam bahasa Inggeris mungkin 70% masanya. Okay. 30% tu mungkin kita fikir dalam bahasa Melayu lah. Okay. Ruang apa yang kita fikir dalam bahasa Melayu tu bersifat individu. Tapi umumnya kita akan berfikir dalam bahasa Inggeris. Jadi yang kita perlukan kemahiran, kita tak boleh ubah kita punya pemikiran itu. Tapi apa yang kita boleh lakukan, kita lakukan dengan kita adakan pedagogi, pengajaran bagaimana untuk buat terjemahan. Terjemahan itu penting. Sebab saya nyatakan sebelum sesi ini, saya kata kita orang Melayu Singapura kaya bahasa. Okay? Jadi kita mesti gunakan kaya bahasa itu. Tetapi dengan kita kaya bahasa, bermakna apa sahaja penulisan dalam bahasa Inggeris kita boleh terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tulisan kita dalam bahasa Melayu kita juga mesti boleh terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris lah. Jadi kita effectively bilingual. Okay? Itu yang kita nak, itu yang terbaik sekali. Dalam konteks pendidikan, kita nak mencapai itu, tapi kita nak mengelakkan yang mana ada orang bahasa Inggeris tu tak bagus, bahasa Melayu juga tak bagus. Itu semilingual. Istilahnya semilingual. So they're not even bilingual. They're not even monolingual. Dia semilingual, dua-dua bahasa dia tak bagus. Jadi proses yang perlu dilalui di sini adalah setiap individu tu, saya punya pandangan, setiap individu akan ada satu bahasa yang dia lebih fasih. Okay? Sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay? Bagi saya tengok konteks. Okay? Bila saya nak menulis dalam bahasa Inggeris, saya punya pemikiran bahasa Inggeris lah. Bila saya nak menulis dalam bahasa Melayu, dan dalam minggu tu saya mesti berfikir dalam bahasa Melayu lah. Okay? Saya boleh membezakan pemikiran saya dari segi itu. Tapi kalau macam dia bukan dalam konteks saya yang menjadi seorang pengkaji, maka dalam kehidupan sehariannya dia memang bekerja menggunakan bahasa Inggeris, berfikir dalam bahasa Inggeris, maka bila nak melakukan sesuatu, nak menulis ke, nak bertutur ke, bila dia kena buat terjemahan itu, dan tips-tips terjemahan itu perlu disampaikan kepada mereka lah. Jadi macam Cik Agudin punya tugas, yang mana antara gunakan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu kan. So bila kita nak menyampaikan sesuatu tu, kita mesti gunakan bahasa Melayu standard. So yang standard tu penting. Ya. So bila kita nak berfikir dalam bahasa Inggeris tu tak ada masalah. Tapi kita punya pemikiran tu, kita punya otak ni dapat terjemahkan istilah-istilah itu dalam bahasa standard sebab ada latihan. Ada penguasaan dan penggunaan yang berterusan. Jadi sama juga. Nak lakukan sesuatu, berlatih, ya, kemudian menggunakan secara berterusan, maka minda kita akan tersemat istilah-istilah itu dan penggunaannya dari segi ayat. Saya ingat lagi, bila kali pertama saya di interview, orang yang interview saya itu mengatakan kepada saya, cikgu kalau cakap ada walhal oleh yang demikian, saya kata sebab itu saya cari makan dengan bahasa Melayu kan. So istilah-istilah itu menjadi satu yang lazim.
orang biasa takkan begitulah. Jadi pada tahap masing-masing itulah yang penting. Bagaimana pula dengan pendapat doktor tentang pioris, golongan pioris ni yang beri kritikan bagaimana bahasa Melayu ni semakin lama semakin banyak meminjam bahasa-bahasa Inggeris. Ya. Apa pendapat doktor? Saya berpandangan ni, saya dah jadi pragmatis kan. Jadi saya beri contohlah, handphone. Okay. Pada satu ketika media keluarkan HANFON, dikritik habis-habis oleh masyarakat. Sebab ni masyarakat pioris ni dia masyarakat pencinta bahasa. Kita perlukan mereka, ya. Untuk check and balance lah, Okay. Tapi kita perlu fikir, dahulu kala, ya, kita juga gunakan rumah sakit, kita tukar pada hospital. Ya, kereta sakit, kita tukar pada sekolah. Sekolah gambar, sekarang jadi museum, kan? Betul? So bahasa tu dinamis, ikut kepada zaman. Kan? Jadi bila ikut pada zaman akan berubah. Jadi saya gunakan istilah dulu saya bentangkan di sini tentang perancangan bahasa antara nostalgia warisan dengan dinamika pembangunan. Kita akan pada satu ketika saya kata kita terlalu nostalgia warisan. Ikut pada bahasa yang dulu-dulu. Tapi sekarang kita nak dinamika pembangunan. Apakah bentuk bahasa 2065 ni yang kita nak kekalkan? Ya. So kita kena fikir ke hadapan. Jangan kita masih lagi terkongkong di dalam kepompong yang lama ni. Ya. Jadi nak kena ambil pendekatan yang mana kita gunakan keseimbangan tu. Jadi handphone ini, ya, HANFON, saya terima. Kenapa saya terima? Sebab kita perlu ada ilmu lah, ya. Dia ada pedoman umum pembentukan istilah. Okay, Mabim ada keluarkan pedoman umum pembentukan istilah menyatakan bahawa perkataan itu kita boleh ambil kata pinjaman dalam bahasa Inggeris kalau tidak ada dalam rumpun Melayu. Okay? Dan kalau dalam rumpun Melayu ada tapi terlalu panjang. Dan kalau kita ambil dalam bahasa Inggeris, kita kekalkan visualnya dan gunakan ejaan Melayu. Maka dia jadilah perkataan Melayu. Kenapa kita tak terima? Sudah ada dalam pedoman. Dinamikanya sudah ada di situ. Tapi masyarakat belum boleh terima. Sebab mungkin masyarakat kita masih nostalgia warisan. Nak gunakan telefon bimbit. Siapa di antara kita di sini yang bercakap dalam konteks penggunaan bahasa Melayu seharian gunakan nanti saya ambil telefon bimbit saya, ya? Tidak ada. Konteks itu tidak ada. Kita kata handphone mana? Handphone mana? Ya. So dari segitu kita perlu ada penyesuaian dan keseimbangan itulah. Sebagaimana yang saudara Riz tadi katakan dan kita bincangkan tadi, ya. Dan saya ingat dulu doktor cakap pasal sekolah gambar, sekolah makan pun orang sekolah tak makan tahu. Kita gunakan tadika. Ya. Taman didikan kanak-kanak, dan saya rasa itu merupakan usulan ataupun kita dapat lihat bagaimana bahasa kita melalui proses evolusi, kan, mengikut zaman agar kita boleh menggunakannya untuk berkomunikasi dengan berkesan. Jadi saya ada lagi satu perkataan, kayu sata. Kayu sata, saya pun tak tahu. Itu pembaris. Oh ya. Dulu zaman saya sekolah rendah, kayu sata lah yang digunakan. Jadi cikgu-cikgu mana kayu sata, bawa kayu sata. Sekarang mana ada? Awak sendiri tak tahu apa tu kayu sata, kan? So dari situ bahasa tu dinamis dan bahasa tu perlu berubah. Dan perubahan bahasa itu, perancang bahasa boleh. Isu dengan Singapura adalah kita tidak ada satu jawatankuasa ataupun pertubuhan yang menentukan korpus bahasa itu. Okay? Kita ambil daripada luar negara. Mungkin kita perlu ada. Dulu dalam majlis bahasa, dia ada jawatankuasa peristilahan. Okay? Jadi kita menentukan istilah-istilah yang boleh digunakan dalam bahasa Melayu di Singapura. Contohnya, istilah yang tidak digunakan di negara lain, expressway. Kita eja dalam bahasa Melayu EKSPRESWE. WA itu WE. Mungkin kita ada lebih. Okay? Kolong flat, arwahnya Dr. Arif gunakan kekolong. Ya? Jadi kita perlu ada satu jawatankuasa yang mungkin membincangkan tentang istilah-istilah yang digunakan, sama ada istilah-istilah ini sesuai digunakan dalam konteks pedoman umum pembentukan istilah itu. Kemudian kita float the idea, sama ada masyarakat menerima atau tidak. Ya, itu satu saranan dalam konteks untuk merelevankan bahasa Melayu dalam konteks penggunaannya di Singapura. Sekarang ni jawatan kuasa yang doktor maksudkan ini selalunya kita menggunakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu exogenous planning lah, gunakan luar. Ya. Adakah anda rasa yang di Singapura perlu ada jawatan kuasa ini untuk menentukan
adanya dinamika dalam evolusi. Ya, saya rasa perlu sebab kita tak kurang pakarnya. Contohnya lah ya, dulu saya dalam kemasukan yang pertama pergi ke Universiti Melaya untuk belajar pengususan dalam bahasa Melayu. Kalau kita kira itu 20 tahun yang lalu, setiap tahun kita hantar 5 orang. Kita ada berapa ramai daripada kumpulan ini yang datang balik ke Singapura, berapa ramai yang ada masters dan PhD. Dalam bidang linguistik pun. Bukankah mereka boleh kita pilih lah berapa untuk duduk dalam jawatankuasa ini yang mungkin bertemu 2 kali setahun untuk membincangkan penggunaan istilah-istilah tertentu, ya, yang mana kita jadikan dia pangkalan data. Ya, pangkalan data ini kemudian apabila pertemuan Mabim, kita boleh menyatakan Singapura telah melahirkan istilah-istilah ini. Kalau Mabim terima, pakai, maka ia jadi istilah khusus yang boleh dirujuk oleh Malaysia, Indonesia dan Brunei. Sebab di Singapura, kita bahasa Melayu Singapura ada. Dari segi istilah yang kita gunakan. Kekolong saya nyatakan tu, expressway lagi satu. Ya. Di Malaysia banyaklah sebab mereka gunakan bahasa Melayu untuk sains dan matematik dan perindustrian dan seterusnya. Indonesia apatah lagi kan. Tapi dalam konteks kita ada ruang tu. Mungkin tak besar, tapi mengapa tidak kita manfaatkan, ya, golongan-golongan pakar yang kita ada, ya, untuk bertemu dan membincangkan tentang istilah-istilah yang digunakan, lepas tu kita simpan satu pangkalan data. Ya, dan itu menjadi rujukan. Ya, untuk sesiapa yang nak gunakan istilah ni, betul ke tidak istilah ni? Ejaan dia betul atau tidak? Pada satu ketika dulu, Majlis Bahasa ada, dia punya jawatankuasa tu keluarkan satu. Saya ingat masa tu kita tak ada internet dan seterusnya lah. So kita kena, mereka kasih kita satu list dan kita akan rujuk pada daftar yang diberikan tu. Ya, berita harian juga ada. Okay, jadi dari situ kita akan gunakan. Jadi kita perlukan ada satu ruang yang mana disediakan sesiapa saja yang nak gunakan istilah ini sesuai atau tidak, terjemahan ini betul atau tidak, perlu ada pangkalan data itu. Itu kita tidak ada. Okay. Ya, mungkin itu saya sarankan dalam kita menjelang 2065, kita masih ada banyak masa lagi kan, ada 40 lebih tahun. So kita sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, insyaAllah. Tepat sekali. Okey, saya akan juga teruskan. Kita ada punya masa lebih kurang 2 minit saja. Akan saya, mungkin soalan yang terakhir lah akan saya ajukan atau saya utarakan. Ni satu soalan daripada anonymous, tidak ada namanya di sini. Setujukah doktor bahawa pembakuan bahasa Melayu di Singapura tidak sama seperti di Malaysia dan di mana terdapat hilang saya ni, dia lompat-lompat ni Slido ni. Setujukah bahawa pembakuan bahasa Melayu di Singapura tidak sama seperti di Malaysia di mana terdapat dialek-dialek yang pelbagai, dan bagaimana doktor? Saya rasa pembakuan itu sama. Sebab saya dah nyatakan pembakuan bahasa itu termasuk tulisan, ejaan, perkamusan dan juga sebutan. Cuma yang dimaksudkan di sini mungkin dari segi sebutan itulah, ya. Sebab ejaan mana-mana pun di Singapura ataupun Malaysia sama dari segi ejaan standardnya. Sebab kita gunakan ejaan Melayu baru kan. Ya. Dari segi sebutan ataupun bahasa, istilah-istilah yang digunakan, sebab Malaysia besar, dia ada dialek dan seterusnya, itu memang betul lah mereka ada istilah-istilah tertentu. Ya, kita pun pada satu ketika ada istilah-istilah kita, gerek dan semua kita gunakan. Ya, sekarang di Malaysia, kita orang, dorang tu semua Singapura yang selalu, sekarang Malaysia gunakan kita orang. Walaupun ia tidaklah bahasa yang baku, ya, tetapi istilah-istilah ini memang digunakan. Konsep pembakuan itu dalam konteks Mabim ini dia memang selaras. Indonesia dia ada cara mereka sendiri, tapi pedomannya ikut pada keunikan bahasa Indonesia tu. Singapura ikut pada Malaysia dan tidak ada banyak beza dari segi ejaan untuk Singapura dengan Malaysia. Kalau ada pun pemilihan istilah juvana atau juvenil, ya, isu-isu tu tak ada beza pun. Dia macam agama, ugama, igama. Mana yang kita nak pilih? Yang penting kita faham. Sebab tu konteksnya adalah konteks komunikatif yang mana bila kita gunakan istilah tu orang itu faham. Ya. Pembakuan yang terakhir sekali iaitu sebutan, itu yang menjadi isu. Ya, itu isu yang paling besar yang tadi saya dah kuliahkan tadilah. Ya. Singapura masih mengekalkannya, tak salah untuk kekalkannya, cuma perlu ada variasi
dan variasi itu perlu diterima oleh masyarakat dan kumpulan-kumpulan yang tertentulah, sebab keseragaman bahasa tidak akan berlaku. Keseragaman sebutan lah, ya, itu tidak akan berlaku. Saya rasa itu sesuatu yang amat penting dan bernas sekali, kerana sebagai seorang pengacara, saya rasa kadang-kala saya harus menggunakan situasinya untuk bertutur dengan bagaimana saya bertutur dengan doktor sekarang ni. Tidak semestinya 100% baku kan, tetapi komunikasi tetap ada dan tetap berkesan, dan dia standard, bahasanya standard, tetap standard. Jadi sebagai pengguna ni kita harus sentiasa kekalkan cara kita menggunakan, tak semestinya terkongkong dengan baku saja. Apa yang datang daripada naluri kita, apa yang kita rasa biasa dan boleh digunakan, dan yang paling penting kita biasakan penggunaannya agar ia sebati dengan cara hidup kita. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengan kawan, keluarga dan sebagainya. Tak kiralah di mana kita berada, ada ruang dan peluang untuk kita menggunakan bahasa kita dan melestarikannya secara sejagatlah, secara satu komuniti. Okey, saya rasa kita kesedukan masa. Terima kasih Dr. Aidil kerana telah memberikan penyampaian kuliah yang cukup menyegarkan. Kita berkongsi ilmu pada hari ini. Jutaan terima kasih, dan sebagai tanda penghargaan kita ada sedikit cenderah hati. Tapi sebelum itu, kepada anda yang sedang menonton, kami harap anda dapat memberikan maklum balas anda. Gunakan QR code yang telah tertera, yang kini tertera di skrin anda. Berikan maklum balas anda bagaimana kita boleh memperbaiki siri ini, ataupun mungkin ada peluang yang lain yang ingin anda utarakan, dan anda berikan idea kepada kami bagaimana kita boleh melestarikan bahasa kita secara satu masyarakat. Dan kalau anda juga mempunyai kelebihan dari segi kewangan, apa kata anda kongsikan kelebihan itu bersama kami agar kita dapat meningkatkan lagi prestasi kita dalam kita meningkatkan lagi warisan bahasa kita sebagai orang Melayu. Dan terima kasih banyak-banyak. Kita ada sedikit cenderah hati untuk doktor. Okey, ini dia. Okey doktor, terima kasih. Kami gambar. Ni nak senyum tapi tak nampak. Ni orang kata smile, gunakan mata senyum. Okey, terima kasih doktor. Okay, kepada anda semua, sehingga kita bertemu sekali lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera daripada kami semua. Terima kasih.